Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan dan dilanjutkan usia kita di dalam taat. InsyaAllah di bulan Syawal yang masih belum khatam lagi ni, sama-samalah kita menunaikan puasa bulan Syawal, jangan lupa. Jadi sebelum insyaAllah sebelum kita menjawab apa-apa juga berperkongsian pada malam ni di waktu yang sudah lanjut ini. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan yang tertinggal pada hari itu 3-4 hari lepas kan. Pertama berkenaan dengan soalan satu orang yang meninggal dunia, suaminya, satu orang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak rajai. Talak rajai itu maksudnya 3 kali suci. Lepas tu kebetulan pula dah sampai suratan takdir kan, bekas suaminya itu meninggal dunia dalam keadaan dia masih di dalam iddah talak rajai. Jadi bagaimana kedudukan iddahnya itu? Jadi sebagaimana saya jawab itu, iaitu iddahnya itu dikira 4 bulan 10 hari Dia macam itu, dia kena tolak. Jadi saya baca nas dia kan. Jadi dia tak perlu dah mencampurkan hari-hari yang masih dalam iddah talak rajai itu dicampurkan dengan iddah wafat, iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi lama lama. Jadi cumanya dipanggil tadakhul juga itu dimasukkan iddah yang rujak rajai itu ke dalam iddah wafat. Tengok tinggal berapa hari lagi. Kalau kebetulan iddah rajai itu masih berbaki sebulan, contohnya sebulan lagi. Kalau lah kata ada sebulan lagi, jadi dia hanya perlu menambah lagi kan, campur dengan baki yang sebulan itu. Jadi dia tak perlulah beriddah sampai 5 bulan 10 hari. Jadi cukup dengan 4 bulan 10 hari sajalah. Saya bacakan nas pasal masalah ni agak berat kaitkan dengan masalah munakahat kan. Ustaz semua boleh buat saya makan dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang keempat, cetakan kitab lama ni, cetakan Indonesia sekitar muka surat 43, masih dalam bab iddah situ, bab iddah, kitab rubuk munakahat ni. Jadi saya bacakan sedikit segitu. Dia kata qauluhu hatta ila akhirih ghayatun fi wujubi iddatiha li wafatin 'ala al-mutawaffa 'anha zawjuha ay tajibu al-iddatu 'alayha walau kanat mutallaqatan. Kena baca mutallaqah. Bisa saya mengaji itu saya silap, bukan mutallaqah. Walau kanat mutallaqatan talaqan raj'iyan bi an taswiriyah, buat taswiriyah tu, bi an talaqaha talaqan raj'iyan. Thumma mata qabla inqidha'i 'iddatiha wa hina idzin fatantaqilu ila iddatil wafat. Wa hina idzin ay hina id itulah hina id qabla wafat
qabla inqidha', hina id qabla inqidha' iddatiha tu, fatantaqilu ila iddatil wafah, ila iddatil wafat, yasqutu anha baqiyatu iddatit talaq. Tunas dia lah, boleh tengoklah semua. Jadi saya ringkaskan begini, bahasa Melayu tak payah cakap tu, payah. Jadi seperti mana saya kata tadi, kalau misalnya dia masih menjalani iddah rajaiyah, ada berbaki sebulan lagi, tiba-tiba bekas suami dia itu wafat, meninggal dunia, sepatutnya iddahnya kalau dicampur sebulan dengan 4 bulan 10 hari, jadi 5 bulan 10 hari. Dia tak perlu, dia hanya tetap juga menjalani 4 bulan 10 hari. Kerana yang baki itu kan, dia intiqal tu mana pindah situ. Nak kata, kalau kata tadakhul juga lah tu, masuk yang sebulan tu masuk dalam 4 bulan 10 hari. Okey, boleh faham? Itu masalah pertama. Kalau dilanjutkan lagi, kalau macam orang yang diceraikan oleh suami dia dengan iddah talak bain, macam mana? Talak 3 macam tu kan. Tengah-tengah apa ni, lepas tu mati suami dia, meninggal suami dia, talak 3 mana itu? Yang itu lagi, yang itu talak bain ni, cerita talak bain ha? Jangan talak bain kan. Okey. Kemudian ada satu masalah yang mungkin tidak jelas lagi, iaitu bangkai-bangkai serangga yang tidak berdarah itu masuk ke dalam air yang sedikit, adakah menajiskan air? Tak najis, tidak menajiskan. Itu al-mazhab. Al-mazhab tu maksudnya kaum mutamat dalam fiqh mazhab kita ni. Kalau kita buat semak, kita harus jauhi pun dah memadai. Dan kita Sabil al-Muhtadin pun ada, dan di dalam itu saya kira perbincangan yang agak teliti jugalah. Pengarang dia membahaskan di situ hujah-hujah sudut dalil hadis ni kan, berdalilkan dengan hadis. Dia kata idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu. Yaghmis tu mana tenggelam kan. Kalau lalat, contoh lalat. Zubab tu maksudnya, zubab apa? Lalat kan? Lalat. Okey, ma'udah nyamuk. Mana kalau lalat itu terbang, dia masih hidup, terbang masuk dalam air panas contohnya, tu tenggelamkan lagi. Lepas tu kalau mati situ, tak najis lah, tidak menajis. Ada perbincangan dalam Sabil al-Muhtadin, boleh tengok di situ kan. Ada sudut kiasnya, makna hadisnya situ, istimbatnya, dan ada sudut kias. Jadi najis-najis apa tu, jenis-jenis serangga yang malasa ilalah, orang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, jatuh ke dalam air yang sedikit, seperti semut ke contohnya, seperti semut, seperti lalat, seperti nyamuk, seperti kutu dan sebagainya, dia tidak menajiskan air itu, tak boleh. Dan kalau nak hukumkan najis, dia ada beberapa syarat yang kita kena tengok dalam kitab-kitab yang besar. Antaranya ialah pastilah haiwan-haiwan tu lebih banyak, dia banyak sehingga boleh mempengaruhi air itu, warna dan rasa. Kalau setakat seekor semut tak ada masalah. Yang kedua, jangan ada perbuatan sengaja kan. Jangan perbuatan mukallaf, jangan ada perbuatan mukallaf yang bentuk sengaja. Sengaja pergi ambil semut, campak masukkan dalam cawan air, jadi najis lah air tu, walaupun tak ada perubahan apa pun. Okey. Itu apa khabar semua ya? Masya-Allah. Nur Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iskandar. Semoga sihat sejahtera, amin. Doakanlah saya insya-Allah. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah banyak kelegaan ya. Boleh kita lintas daerah boleh, cuma lintas negeri masih belum. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dibukakan lagi, dimudahkan, dihindarkan segala wabak, dimudahkan segala muslimin atas urusan-urusan
orang Islam, syarahkan sedikit mengenai salawat azimiyah. Salawat azimiyah ni satu salawat yang diwarisi daripada Sidi Ahmad Idris. Sidi Ahmad Idris ya telah diijazahkan Fatihatul Awrad, salawat azimiyah, istighfar kabir itu, iaitu amalan-amalan asasi di dalam tarekat Ahmadiyah Idrisiyah itu. Dan Sidi Ahmad Idris telah dibai'ah, diijazahkan oleh Nabi Khidir melalui di situlah itu kisah yang seperti mana tercatat dalam kitab ilmu tarekat itu kan. Jadi kalau kata nak tengok syarahan ini panjanglah ceritanya Tuan Iskandar. Selawat kan dinamakan dia salawat azimiyah kerana ada 10 kali diulangkan kalimah azim Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim. Satu, alladhi mala'aka ala arshillahil azim. Sebut dua, wa qamat bihi awanimullahil azim. Tiga, tusalliya ala maulana Muhammadil qadr azim. Empat, sehingga begitulah hujung-hujung semua ada azim. Itu dikatakan salawat azimiyah. Itulah sekadangnya kan. Jadi kelebihan semua bagi pengamal-pengamalnya yang kalau sekiranya dia beramal tu ada silsilah, ada guru, itulah guru dia akan cerita. Okey Muhammad, Ustaz apa khabar? Ustaz Nasir nak tanya hukum bekerja di kedai rokok. Tembakau. Terima kasih. Kerja kedai rokok, kerja tembakau, bergantung kepada hukum tembakau itu sendiri. Tembakau tu kata fiqh lama-lama dalam matlu'an badrin jual tembakau sah. Pasal ada tembakau asli tu kan, dipungut, dipetik daripada ladang, kemudian dijual untuk kegunaan pengisap awam. Kerana tembakau ni kegunaan dia umum, bukan untuk rokok saja. Banyak sebagai niat dia tujuan untuk perubatan dan sebagainya tembakau. Sebab tu fiqh coras dulu kita tu lama-lama dulu. Fatwa Syekh Ahmad Fatani pun dalam Fatwa Al-Fataniyah dia pun mengatakan halal jual tembakau, rezeki pada jual tembakau boleh. Itulah. Cuma bila berkait dengan beberapa keadaan semasa kan, bila dikilangkan dalam pemrosesan itu satu kena tengok. Kalau fatwa kena tengok fatwa contemporary lah, muasarah, tengok apa salah dia. Jadi saya cuma boleh kata ni nasihatkan mereka yang kerja kedai rokok ni, carilah satu solution lain. Walaupun sekadar menjaga apa, jual kebab ke apa pun bagus sajalah kan. Jual condol ke apa semua ke, cendol ke. Cari rezeki yang adalah kerja kita berhenti lah. Kerana rokok ni satu akibah yang sangat besar mudarat dia. Sebab tu kita tua pun mengatakan, dia kata akbahul halal. Akbah halal at-tambak. Min akbahil halali at-tambak. Jadi sebahagian daripada perkara halal yang sangat keji ya, kata akbah ni qabih kan. Buruk, keji. Iaitulah tembakau. Halal tapi masalah. Kalau segi tasawuf sufi pula ada dalam kitab Bughayat Mustarsyidin mengatakan ajma'a ahlud diwani minal awliya, tapi awliya itu masih orang salih lah, ala hurmati hadzal natni, ala hurmah hadzal natni. Jadi sepakat sekata orang soleh, para wali yang solihin semua mengatakan, bersependapat, tidak berselisih lagi, mengatakan hormati itu maksudnya haram bau busuk serokok kan. Jadi rokok ni kita tadi walaupun ada di sudut fiqh hanya ada perselisihan ulama, tak habis-habis kan. Jadi perkara itu dihindari.
ngisap dia hindar, jual pun hindari, dan kalau boleh kerja kilang dia pun hindari. Itulah kita boleh nasihat. Sebenarnya rokok ni masalah rokok ni oleh kerana dia satu masalah yang dah jadi balwa kan, umum balwa dia. Jadi fatwa-fatwa ni saya rasa dah tak main peranan sangat masalah hukum fatwa iftar ni. Yang pentingnya tarbiyah, pendidikan. Kita kena ajar supaya generasi-generasi baru ini mereka tidak mengisap rokok. Sebab kita dah lihat akibahnya daripada berpuluh tahun dah. Generasi abang-abang kita yang setingkat dengan umur macam saya banyak yang terkorban dengan kekancah yang lebih buruk seperti dadah dan sebagainya. Berpunca asal-usulnya daripada pendidikan asasnya daripada mula daripada isap rokok. Daripada isap rokok tu mereka meningkat. Kalau sekadar berhenti isap rokok, bolehlah kira lagi, tahan lah. Tapi bila ditingkatkan lagi, okey, boleh faham maksud saya. Jadi kita cumanya kerja hilang rokok ni kalau boleh berhenti lah. Kalau nak fatwa iftar ni saya rasa dah memadai dengan fatwa-fatwa yang ada, yang kita tahu semua. Jadi kita tak payah bincang tentang fatwa hukum hakam ni lah. Berhenti, cari kerja lain. Okey, Ustaz. Dan lagi Tuan Syekh, apa pandangan tentang zakat KWSP? KWSP kan zakat. Dia kumpulan wang simpanan pekerja itu, EPF kan, adalah merupakan pada hakikatnya adalah duit ataupun wang yang tersimpan. Bila tersimpan, dia cukup haul, pusingan haul itu kena bayar zakat. Cumanya salah satu daripada syarat wajibnya keluarkan zakat harta mestilah milkut tam, milik yang sempurna. Itu satu syarat. Oleh kerana kumpulan wang itu kan wang-wang yang sepatutnya dimiliki oleh pemilik dia masih disimpan dalam bentuk simpanan lagi, tak boleh diserahkan, melainkan dengan syaratnya cukup umur 50 tahun, umur pencen boleh dibagi. Maka selagi masih dalam keadaan tersimpan tu, tak adalah zakatnya. Bila dikeluarkan, baru boleh keluarkan zakat. Wajib dikeluarkan. Wajib dikira semula, dan dikeluarkan bahagian zakat. Berapa tahun yang tak terbayar tu? Kalau 20 tahun tu zakat. Tapi baloi lah kan. Duitnya berapa ratus ribu, berapa juta pun ada. Tapi kalau dikeluarkan sedikit, sebahagian yang 1/40, banyak mana lah sangat. Itu hak wajib dikeluarkan ya. Baik Yunus, Masya Allah, apa khabar Ustaz? Nasrul Amran, Nasrullah. Kawan lama ya. Apa khabar Ustaz Nazrul? Malam ini solat gerhana bulan. Boleh kongsikan secara ringkas dan mudah? Masya Allah. Ya Ustaz, apa khabar? Gerhana bulan ni serupa semayang biasa je. Dalam kitab fiqh kita mengatakan sepaling kurangnya semayang seperti semayang tahiyat masjid. Semayang rakaat 2 rakaat. Bila mana masuknya waktu gerhana, bila mana bulan dia nampak dia gerhana, pun tengoklah bulan dulu. Nampak dia gerhana, masuk semayang lah. Kalau sekiranya semayang tu panjang sehingga gerhana pun selesai, walaupun contohnya lah gerhana tu sekejap je, dalam 5 minit, 10 minit je, kita semayang tak boleh, kita boleh teruskan semayang. Kalau yang terbaiknya dia lakukan semayang gerhana tu berjamaah, terbaik. Dan dibacakan khutbah seperti mana ya, khutbah hari raya kan, dibacakan khutbah tu selepas daripada gerhana. Yang terbaik lagi disemayangkan kaifiat semayang gerhananya itu 1 rakaat itu 2 Fatihahnya dan 2 rukuknya dengan ayat-ayat yang panjang-panjang tu kan, itu terbaik. 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 dan Fatihah intidal tu kan. Mula-mula baca Fatihah, baca surah, rukuk, intidal semula, bangun Allahu Akbar, baca Fatihah balik, baca surah, rukuk balik. Lepas tu intidal baru turun sujud. Buat semayang 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 atau 4 rakaat.
Jadi kalau nak buat 4 rakaat, 2 salam. Dan tasbih-tasbihnya dipanjang-panjangkan. Tasbih-tasbih dah setiap kali ada tasbih rukuk atau tasbih sujud dan sebagainya, dipanjang-panjangkan sepanjang surah-surah yang dibaca. Itu panjang cerita lah Ustaz ya. Kita buat yang sekadar kita mampu, paling kurangnya sembahyang seperti sembahyang sunat-sunat yang lazim diamalkan itu saja. Kalau nak. Baik, insya-Allah itu secara ringkas lah. Malik Abdul, Tuan Malik, alhamdulillah sejahtera, salam sihat. Amin, doakan saya. Ali Abar Syamil, Pak Ustaz Abu Aiman. Ya, Waalaikumsalam ya Abu Aiman, mohon pencerahan hukum memakai minyak wangi mengandungi alkohol ketika hendak solat. Terima kasih. Saya pernah bertanya dengan Syekh Abdul Hadi Kharsa berkenaan minyak wangi yang ada alkohol. Beliau mazhab Hanafi. Walaupun alim semua mazhab, kadang-kadang dia jawab cara mazhab Syafi'i. Cuma saya nak tahu segi pandangan Hanafi. Pandangan Hanafi yang Hanafi ni pun kadang-kadang beza juga. Hanafi yang ada di India, Hanafi di negeri Arab, kadang-kadang kaum-kaum mereka tu kan. Tapi Syekh Abdul Hadi Kharsa mengatakan macam minyak wangi yang beralkohol ni pakai sebelum sembahyang tak apa. Kalau dah tengah sembahyang pakai pun batal. Maksud dia tak begitu je. Pakai sebelum sembahyang tak apa, sebelum sembahyang pakai. Buatlah sembahyang. Jadi supaya kaedah macam umrah haji juga kan. Dia begitu. Mudah lah mazhab tu tak? Yang jadi masalah bila mazhab kita lah Syafi'i. Sebab sebagian ulama, kalau ulama turas contohnya, mereka tegas mengatakan alkohol itu adalah najis kerana sebahagian daripada bahan-bahan untuk membuat arak. Cuba tengok dalam Qamus Nabawi mana. Dan dalam fatwa-fatwanya Syekh Ahmad Fatani, beliau Syekh Ahmad Fatani bahas panjang. Saya kira panjang juga. Banyak muka surat jugalah banyak tentang perbincangan tentang alkohol. Najis tak najis. Jadi atas iktimad yang cermat kita pegang kata alkohol tu najis. Tapi kalau kita pegang kepada yang kata tak najis pun ada wajah je perbincangan. Contoh fatwa muasarah. Saya kira daripada fatwa kebangsaan pun memang ada bincang keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan alkohol tak najis. Dan sebagai negeri pun saya tak tahu negeri mana kata najis. Banyakkan tak ada negeri-negeri najis juga. Buat kajian semula kan. Wallahu alam, cuma atas dasar cermat kita kena hindarilah. Kalau sekiranya minyak atar itu mengandung alkohol, jangan pakai. Cermat. Sebab hukum ni hukum ni jadi dua bentuk, hukum syarak, hukum warak. Warak tu bagus, selamat agama warak. Syafi'i ni apa khabar Ustaz dan puan ya, semoga memberkati, masya-Allah. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Iyyakum. Pencerahan berkenaan puak yang mengatakan Imam Syafi'i beriktikad bahawa Allah istiwa bersemayam dan bersemayam di atas arsy. Tak habis lagi Ustaz ya. Bagaimana hujah kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk nak rad semula hujah-hujah yang mereka nyatakan? Oleh kerana mu'taqadat atau akidah yang begitu perkara baru dah lama. Semenjak daripada zaman salaf dulu pun, salafus salih zaman dulu pun dah ada golongan-golongan berjassimah kan. Kemudian timbul pula di kurun ke-6 bila mana Ibn Taymiyah pun dia dan mereka yang mengikuti aliran beliau itu popularkan, tapi dalam bentuk yang mungkin yang kita kata tidak sarih lah. Cumanya orang-orang belakang gembar-gemburkan balik. Dia kata semua imam-imam yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal,
Imam Syafi'i, semua imam-imam yang mazhab yang 4 ni semua mereka cakap suku mereka lah. Tapi saya kira itu dakwa kan. Kalau kata kitab ulama yang mengkaji, profesor ke, doktor daripada syekh daripada Arab sendiri pun, kita bagus-bagus yang menolak balik fahaman itu. Jadi mereka nak cakap apa? Sebenarnya tak ada wajah sebenarnya, tak ada jalan. Nak kata Imam Syafi'i cakap itu, Imam Syafi'i kata Tuhan kalau you pun lah, tapi bukan maksudnya seperti mana mereka faham. Itu Syekh Abdul Hadi Kharsam mengatakan, dia kata Ar-Rahman ala arshi istawa. Ar-Rahman ala arshi istawa. Ar-Rahman itu sifat. Bila kata sifat, bukan zat. Ar-Rahman itu sifat, nama bagi sifat. Jadi tidak ada nas sebenarnya dalam Quran ni yang kita boleh faham kata memang zat Allah Ta'ala berada. Sebab terjemahan pun ada kata bersemayam tu, bersemayam ni ya, dia bahasa raja kan. Bersemayam tu duduk zat lah. Terjemahan bersemayam pun sebenarnya memang tak patut dah tu. Bersemayam bahasa raja, kalau bahasa orang kampung duduk. Jadi duduk atas arash. Itu. Okey. Bagaimana hujah kita? Banyak hujah tu, Ustaz Tuan. Banyak sangat. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Ini kaedah ini yang termaktub dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Jadi keringkasannya sama ada takwil tafsili atau takwil ijmali. Okey, takwil tafsili maksudnya tidak ada ta'yin murad. Takwil ijmali tidak ada ta'yin murad. Takwil tafsili ta'yin murad. Itu saja beza di antara salaf dengan khalaf. Kalau banyaklah kalau nak kata. Jadi sebenarnya tak ada satu hujah yang jelas. Mereka tak saya lama. Ustaz ya, insya-Allah kita boleh panjangkan lagi lah tu. Apa sampai ke bawah tu. Wali Aulia Luka Aziz Amin Ustaz Nasir dan Mahuri Abdul Hadi, alhamdulillah. Alia Bara, solat pakai jubah. Kain dalam tak pakai. Okey. Hutang jubah tak kancing. Okey. Jadi kancing ni maksudnya tak ada hutang. Kancing bahasa orang utara. Tak kancing maksudnya tak hutang lah. Biar begitu kan. Jadi apa ada lubang dari atas waktu solat. Kalau sekiranya dia tengok daripada atas kan, orang 2 tingkat atas tengok nampak ada yang ada lubang tu, tak sah juga lah ya Ustaz. Yalah, pakai jubah, kain dalam tak pakai, butang jubah tak kancing. Jubah tak kancing sana, tak kancing. Sekiranya kalau orang luar atas tengok nampak batal. Batal, hari baru batal, insyaAllah. Sebab tu kancing lah. Lain kalau pakai seluar, ada pakai seluar, tak apa lah, tak aurat. Orang lelaki kan, jubah ni kira orang lelaki, orang perempuan lagi. Okey, Rasul Muhammad Ikramullah Al-Fakir Muhammad Amri, masya-Allah, mudah-mudahan dirahmati dan diampuni kepada ruh ibu saudara tuan ya. Alia Bara, orang kata jika kita tidak cermat dalam harta, termakan yang syubhat, ia menghalang seorang salik dari sampai kepada makrifat yang khasah.
Dalam hal yang lain, ada golongan sufi yang ahwalnya jahat, makan serba-serbi lah kan. Okey. Banyak yang macam tu. Serba haram tapi bertaubat. Dan ada yang jadi wali sebab yang terdahulu itu. Adakah penghalang utama sampai kepada ma'rifatullah? Sedangkan jahat ada yang jadi wali. Ma'rifah kepada Allah ni, usul kepada Allah Ta'ala bukan ada sesuatu yang menghalang. Innamal usul minhu ilaik, la minka ilaihi. Usul tu daripada dia kepada kamu. Itu pada hakikatnya begitu, bukan pada kamu, pada dia kan. Jadi kalau pada dia, apa yang menghalang? Tak ada yang menghalang. Besar mana ke selaut dosa pun, walaupun berdosa berkait dengan makhluk, dengan hak dan adab. Hak dan adab siapa yang pegang? Tadi juga itu hakikat begitu. Semuanya bagi kita, okey, bagi seorang yang terpilih itu, dia kullun, dalam hadis disebutkan kullun muyassarun lima khuliqallah. Kullun muyassarun lima khuliqallah. Seorang itu dimudahkan atas ada tujuan ataupun sebab dia diciptakan. Kalau memang Allah Ta'ala sudah kenaki pada azali lagi, seorang hamba itu akan menjadi awliya, wali, yang kekasihnya, walaupun liku-liku kehidupannya itu yang dilaluinya sebagai liku-liku yang kotor dan sebagainya. Kalau dia kenaki terpilih, dia akan jadi juga. Ibarat kata benih, kalau kata benih dia musangking, kalau dalam ujung jadi musangking juga lah. Dia tak jadi yang dengan lain kan. Dia tak jadilah pokok yang tak jadi. Pokok yang sama, benih tu asal tu. Itu hakikat. Okey, panjang cerita nak lebar lah. Tapi kita kena, bila tidak ada pula kata wali Allah ni, bila dia tu dah dipilih ke Tuhan, dia jadi maksiat, dia apa, fasik, dia zalim. Kalau wali Allah ni dia mesti soleh kan. Solehin, orang yang soleh. Bila orang soleh, di situ timbulnya sifat-sifat solehan, kesolehan dia, bertaubat dia. Kalau dia jahil, timbul sifat ilmunya. Dengan sebab, mungkin dengan tidak sebab, dengan tidak bersebab, atau dengan sebab, dengan melalui dia belajar, atau dengan melalui dia mujahadah, ataupun Tuhan negerah pada dia. Begitu je Tuan ahli barang. Okey, jadi satu orang yang nak jadi baik ni tentu timbul di hati dia untuk cita-cita putus jazab tu jadi baik, untuk membersih diri. Tak ada pula satu orang yang jadi baik hati dia nak jadi jahat. Tak ada, tak berlaku begitu. Cari adat kan. Jadi tak boleh jadi alasan hakikat lah untuk mengelak daripada bermujahadah, mengelak daripada menjalani salik atas jalan suluk. Tak boleh lah. Okey, cahaya keinsafan, melainkan satu orang yang telah dijazabkan. Jazbatun min jazabatir rahman, itu salah lain jazbah. Cahaya keinsafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cahaya. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur. Amin. Wa iyyakum. Doakanlah saya panjang umur, sihat akal dan sihat tubuh badan, dan mudah-mudahan dapat berkhidmat. Doakan saya dong. Amin. Wa antum. Handsome ya. Apalah handsome pun. Muhammad Razi Rus. Alhamdulillah. Kullu jamal jamalullah. Setiap keelokan itu semua keelokan. Al-jamalu jamalullah. Keelokan itu keelokan Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Boleh terangkan berkaitan selawat tarhim? Jika di luar Malaysia, biasanya dibaca sebelum azan, tapi ada juga yang bacanya selepas azan. Di mana tu baca lepas azan? Mungkin lepas azan yang pertama pun mungkin kan. Lepas azan yang pertama. Dia sepatutnya setiap malam tu disunatkan
dua kali azan. Pertama azan untuk tahajud, yang kedua azan untuk sembahyang subuh. Mungkin azan yang pertama tu selepas tarhim yang dibaca selepas azan tu, selepas azan pertama. Azan dulu tengah 1/3 malam tu kan, untuk bertahajud. Kemudian dia bacakanlah tarhim, baca tarhim. Mungkin yang tu dimasukkan kot. Mana yang lebih terbaik mengikut amalan amalan terdahulu. Asal selawat ni dari ulama mana ya Syekh? Okey. Yang kata tarhim tu situ iaitu memohon kerahiman Tuhan kan. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, wa'afina wa'afu anna, wa'afina wa'afu anna, wa'afina wa'afu anna, wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Lagi, wa anta radin anna ya hayyu ya qayyum. Itu contoh dia lah. Tu kata tarhim tu berdoa mohon kerahiman Tuhan. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Terjemahan dia kalau baca di waktu dini hari mendayu-dayu kan, meleleh air mata. Biasanya kalau di tempat-tempat suluk, tempat-tempat rumah-rumah ibadat, mereka beramal tu. Dan zaman-zaman dulu pun mereka beramalkan. Sehingga saya sendiri mendengar satu piring hitam tahun 90 ataupun 91, saya ingat lagi. Almarhum Tuan Haji Arsyad, beliau pernah duduk di Mekah tahun 54. Beliau meninggal dunia di Pulau Pinang lah. Pergi rumah beliau tu, dan beliau tunjukkan satu piring hitam. Ini piring hitam zaman dulu lah. Lepas piring hitam tu yang ada timbul tape recorder kan. Sekarang dah pakai hard disk, dah pakai CD pun tak pakai dah sekarang ni. Dulu piring hitam. Piring hitam. Jadi beliau mainkan piring hitam tu. Di situ yang ni dengar apa ni, tarhim yang dibacakan, yang dilagukan di Masjidil Haram Mekah masa zaman itu. Mungkin zaman tu tak tahu, masa Syarif Hussein ke, mungkin zaman Syarif Hussein kan, sebelum Wahabiyah memerintah Mekah. Ini hitam tu pun dah lama juga. Jadi maknanya di Masjidil Haram Mekah dulu, zaman-zaman dulu, mungkin Madinah pun dibacakan tarhim ni. Jadi tradisi tarhim ni sebenarnya diwarisi daripada sesepuh kita daripada dulu. Tapi zaman dah berubah kan, macam-macam lah caranya. Okey. Kalau ditanyakan yang mana sepatutnya dibacakan sebelum azan subuh lah, tu tarhim tu. Tak kira lah waktu bila. Kalau azan yang pertama tu, selepas dia dibacakan, itu sesuai lah. Waktu tahajud, waktu munajat, bacakan tu. Dan ada di selawat dibacakan salawatnya. Selawatnya terpulang lah bentuk selawat apa pun. Ada pula lagi dibacakan tawasul-tawasulnya. Setengah tu dibacakan tawasul-tawasulnya. Mana-mana tempat rumah-rumah ibadat yang ada dikatakan sebagai rumah suluk, orang ahli tarekat kan, mereka bertawasul dengan guru mereka, itu disebutkan lah. Doa-doa di situ. Dibacakan ayat Quran berkenaan dengan tahajud, dengan taubat. Waktu malam disuruh bermunajat, mohon keampunan. Semua ayat-ayat Quran yang berkaitan itu dibacakan sekali kan. Itu dikatakan tarhim. Bukan tarhim tu sekadar mohon ya Arhamar Rahim je.
Sebab tu kalau kita pergi setengah tempat beza sikit kan, tapi asas ada. Ya Rahman Rahimi tu memang ada mana-mana pun. So penambahan tu setengah tempat panjang, setengah pendek. Boleh ya? InsyaAllah kita boleh berziarah sampai ke Dagestan kot. Sebab di Dagestan itu mazhab Syafi'i. Katanya masjid-masjid situ beramal ibadatnya serupa macam alam Melayu Nusantara. Dagestan ni satu negara zaman dulu, memang negara Islam, dah wujud lama. Zaman kurun-kurun awal Islam, kurun kedua, kurun ketiga Hijrah dah wujud negara Islam situ. Istimewanya mazhab tu Syafi'i mazhabnya. Supaya topah ni ayah, topah dia baca, ulama-ulama ni membaca topah, kita topah situ. Dan sekarang ni dia duduk di bawah Rusia. Tu jelah. Okey. Kalau di alam Nusantara ni, di Indonesia masih lagi setengah-setengah tempat kan. Kita harap negara kita ni, masyarakat kita boleh kembalilah kepada cara-cara dulu kan. Masjid-masjid tu dibacakan tarhim dan sebagainya, diazankan 2 kali. Itu kalau dapat lah. Jadi tarhim tu bagus. Wah, Ustaz semua okey. Ustaz Muhammad Nasir, hukum isteri tuntut atau harta sepencarian apabila berpisah dengan suaminya, cerai. Harta sepencarian itu dalam bab memang ada tu, dia boleh tuntut di mahkamah. Sekarang mahkamah lah, dulu duduk dituntut boleh buat tuntutan pada qadhi kan. Sekarang ni mahkamah lah, kerana dia pisahkan antara mahkamah syariah dengan jabatan agama tu, dipisahkan sikit. Dipisahkan dari segi tugas kerja. Boleh tuntut tu harta-harta sepencarian. Sama-sama suami dan isteri tu berusaha masa bersama mungkin 20 tahun. Dalam masa 20 tahun sama-sama mencari, beli rumah dengan kerja sama-sama, isteri bekerja, suami bekerja. Dan kalau dah bercerai, boleh ada buktinya, boleh tuntut, boleh. Bukan sekadar harta pencarian ni boleh tuntut ketika bercerai saja. Itu muta'ah lain. Muta'ah tu satu perkara pula, hadiah. Bila masa bercerai, isteri kena bagi muta'ah. Satu lain, harta muta'ah lain. Itu daripada harta suami. Harta sepencarian ni perkara lain pula. Boleh tuntut, tapi kena ada bukti. Bukan sekadar bercerai. Kalau sekiranya bercerai mati, suami tu wafat, kalau sekadar bukti, isteri tu boleh tuntut harta sepencarian itu untuk dipisahkan, dikeluarkan daripada tarikah, daripada harta pusaka tu. Jadi harta pusaka mana yang difaraidkan kepada ashabul furud, mana yang memang itu hak isteri. Boleh saya? Fazrin desa Ustaz. Semua Ustaz, tuan-tuan guru belakang ni. Hanafi apa khabar tuan-tuan semua? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Azizul Wahyu Syekh, Muka Zulhafiz semua Syekh. Masya-Allah Syekh. Ar-Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Sidi. Mohon pencerahan tentang perihal lafaz sarih dan ghair sarih dalam bab takfir. Adakah pembagian tersebut wujud dah? Saya dah jawab itu, Saidi. Wujud ada di dalam kita tauhid yang khas, seperti dalam Hasyah Dusuki. Ada wujud juga di dalam yang kata sarih, ghair sarih tu di dalam Hasyah Bujairimi kena pada. Jadi mangqala annallaha jismun la kal ajsam tu ghairu sarih. Siapa yang beriktikad, siapa yang berkata Allah Ta'ala itu jisim, tidak seperti jisim-jisim yang ada ni, maka dia ghairu sarih. Itu hukumnya bid'ah, sesat, berdosa besar lah kan. Tapi tak kata. Wa man i'taqada anna Allah jismun kal ajsam kafarah.
Makal lebih kurang je nas dia tu. Sama je. Kalau dia suki dia kata wa man i'taqada wa man i'taqada annallaha jismun la kal ajsam la yakfur. Wa man i'taqada annallaha jismun kal ajsam kafara. Tu kata suara tu wujud. Kalau orang kata itu kitab itu tak ada banding dengan perkataan Imam Ahmad, itu hujah mereka lah. Saya nak cakap terang-terang Zul Hafizi, aliran-aliran yang menolak, ya, seperti mana yang kita faham lah, ulama turas faham gitu. Hari ini apa yang digelarkan sebagai aliran Ahbas. Jadi kita hanya mampu untuk berkata menasihatkan mereka supaya mereka buat kajian lagi lah. Jangan hanya semata-mata kita berpandukan kepada hanya kitab-kitab daripada aliran kita sahaja. Buka lagi kajian kita tu kan. Sebab Ahbas memang bukan orang lain, semua saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ulama kita belaka. Tapi fahaman yang begitu tidak jumhur, tidak majoriti. Jadi kita nak bergaduh pasal apa pula? Rugi lah. Kita kena berkongsi, bekerjasama. Cuma kita kena sama-sama untuk menambah maklumat dan kaji lagi. Dan hormat, itu penting. Orang tua cara-cara ulama-ulama dulu ni, jangan tolak masalah Nur Muhammad dan sebagainya. Ini aliran Melayu. Kita semua ada hujah, kita kena hormat. Jangan bawa aliran-aliran faham baru. Okey. Boleh Ustaz Zul Hafizi ya? InsyaAllah. Sore tak ada. Ada dalam Bujari Mikrat. Saya baca dah itu tuan. Saya nak ambil kitab penjauh. Dekat nanti ada masa saya baca. Saya baca dah itu, boleh semak 2 hari lepas kot. Alhamdulillah, Sulaiman Razak. Jadi Bintu Ahmad, mohon doakan saya, adakah memakai pendakap gigi termasuk dalam larangan pendakap gigi ni? Tak, saya jawab itulah, tak ada lah, tak termasuk. Kita dulu mengatakan kiki gigi itu adalah fatwa dia. Kiki gigi, asah gigi difatwakan sebagai haram. Pendakap ni dia tak sah dia, rapat-rapatkan juga. Okey, saya punya ni InsyaAllah Ustaz. Ada jawapan sebentar tadi. Oh ya, InsyaAllah nama saya Ustaz personal WhatsApp. InsyaAllah. Menurut Iskandar ya Ustaz. Ya Iskandar, kalau lelaki salat pakai baju putih dan baju yang boleh nampak tubuhnya, hindarilah, jangan. Kalau satu orang dia see-through kan, dia pakai plastik, sah tak semayang? Tak sah, sebab nampak warna kulit. Jadi menutup aurat itu salah satu bentuk tutup aurat itu, iaitu menutupi warna kulit. Tapi kalau nampak berbalam-balam tu pun tak bagus juga. Tambahlah kalau nampak jelas. Okey, tak boleh, tak sah lah kalau jelas. Mungkin mazhab lain kata boleh. Sebab tu saya ingat zaman dulu ni tuan guru saya satu orang kan, dia pesan kata, hang jangan semayang belakang orang-orang yang mazhab mazhab benua tu sebelah kan. Mereka tu ada faham tak apa, mereka tu dah lah macam tu, dia suka pakai kain putih, baju putih, jadi tu imam. Kadang nampak balam-balam kan. Jangan semayang belakang mereka tu. Mazhab dia tak apa, mazhab kita ni cermat sikit. Kita ni tegah ke apa tu. Sulaiman bin Ishaq, okey. Warqah Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Warqah, saya ada terlihat satu iklan di Facebook tentang satu produk pewarna rambut. Dalam iklan itu ada tulis pewarnanya mesra wudu dan solat. Bahan yang digunakan pun tidak menggunakan lemak. Okey, tidak menggunakan lemak. Okey, haiwan.
dan 100% serap dalam rambut. Warnanya ada banyak, bukan hitam saja. Warna merah, coklat, perang, karamel dan banyak lagi yang lain. Apa hukumnya? Halalkah mewarnakan rambut menggunakan produk tersebut? Okey. Dia menyerap dalam rambutnya. Serap itu satu masalah. Masalah lain, maksudnya dia tidak menghalang air sampai ke rambut. Jadi kalau satu orang untuk mandi junub, tak ada masalah lah dia pakai pewarna yang macam itu. Tapi di satu sudut yang lain, satu orang yang kalau sekiranya rambutnya sudah putih, kalau dia warnakan dengan hitam, dengan tanpa sebab, dengan sebab perang atau sebab sakit, penyakit dan sebagainya, maka tak ada kebenaran, tak dibenarkan. Mengubah warna-warna rambut, ya, kalau dibenarkan kalau sekiranya diubahkan kepada warna inai. Warna inai kan? Warna inai lah, inai. Inai tahu kan inai kan? Ataupun kalau sekiranya rambut sudah putih, diubahkan jadi hitam atas tujuan untuk menaikkan semangat ketika perang. Itu sajalah. Adapun mengubah-ubahkan warna dah hitam jadi merah, hitam jadi diubahkan jadi perang, kena tengok lagi, kena semak lagi. Okey. Tak boleh lah sebenarnya. Kalau atas bahan yang digunakan adalah bahan inai, tak apa. Kalau diubahkan kepada warna merah, apa tujuan? Janganlah satu. Okey. Apa tujuan merahkan dia? Kalau tujuan untuk mengikut artis-artis ataupun mana-mana tokoh orang-orang dunia, ahli dunia hari ini, maka meniru orang-orang fasik itu hukumnya haram. Tambah kalau orang kafir. Fasik pun tak boleh kita tiru. Haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun hadis itu dikhaskan untuk tasyabuh dalam i'tiqad, tapi ada perkiraannya. Kalau di sudut fiqh kita tengok dia niat dia, apa tujuan. Boleh ya? Apakah hukum mewarnakan rambut menggunakan produk? Jadi produk itu saya cerita tadi dah. Warna yang boleh ada keharusan digunakan untuk mengubah warna asal rambut itu sama ada hitam ataupun warna inai. Itu memang ada, kalau kata dalam hadis pun ada, kitab fiqh pun ada kata. Itu pun bergantung pada tujuan dia. Kalau warna hitam, orang-orang tua nak anggap sebagai muda, supaya orang anggap dia sebagai orang muda, dihitamkan rambut dia, itu tak boleh, haram lah. Tapi kalau tujuan dalam keadaan perang, itu boleh. Atau dengan sebab sakit, ada penyakit, tak apalah. Ataupun diwarnakan dengan warna inai, itu memang ada keharusan. Tak kisah nak muda ke tua, boleh berlaku warna inai. Adapun warna-warna lain, walaupun tidak ada kita kata khabar, kalau kata hadis ke ataupun foto-foto fiqh yang khas berkenaan mengubahkan warna dengan warna rambut dengan warna-warna yang lain, itu kita boleh semak balik apa tujuan dia. Kalau tujuan ada masalah perubatan, mungkin tak apalah. Tapi kalau diwarnakan itu atas tujuan seperti mana yang saya sebut tadi, tidak ada jalan, tak boleh. Meniru perbuatan-perbuatan orang fasik itu tak dibenarkan. Apatah lagi meniru perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak Islam. Wallahu a'lam. Okey, Cahaya Keinsafan. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam Cahaya. Doakan saya. Zadakallahu nura. Saya nak tanya, adakah bapa kita yang dah meninggal dunia tahu apa yang anaknya kerjakan di dunia? Okey. Adakah jika anaknya berbuat jahat, ibu bapa ada saham? Begitu juga jika anaknya berbuat baik, adakah mereka juga menerima saham? Terima kasih. Ada hadis hasan yang selalu dibaca oleh banyak kitab meriwayatkan hadis tu. Kalau kita hadis pada hadis tu hadis hasan, iaitu makna hadis tu
para amwat, orang yang sudah meninggal dunia itu, dibentangkan kepada mereka itu amalan-amalan ahli kaum keluarga mereka. Kalau Nabi SAW, tu'radu alayya a'malukum, kan? Itu teranglah hadis sahih atau hadis hasan. Orang tak percaya. Amalan-amalan umat ini dibentangkan, dipamerkan di hadrat Nabi SAW di alam barzakh lah. Nabi itu melihat semua. Kalau sekiranya buat ada yang berdosa, maka Nabi mohonkan keampunan. Nabi sendiri berdoa mohonkan, mudah-mudahan diampunkan untuk umat ni dalam kubur. Itu hadis itu ada. Hadis yang begitu. Satu hadis lagi, kenangan kaum keluarga juga dibentangkan, dipamerkan kepada mereka itu amalan kaum keluarga. Bapa yang sudah meninggal dunia dibentangkan, dipamerkan, dilalukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan anak-anak pinak dia tu. Sekadar maklumat dia report pada dia lah. Okey, itu ada hadis hasan. Okey. Kalau kata adakah wujud khabar ni, memang ada. Nak cerita panjang boleh jugalah. Kita tak ada masa InsyaAllah. Lepas tu, masalah apa lagi Adakah jika anaknya berbuat jahat, kalau anak tu buat jahat, dia dah dewasa, itu tanggung dia lah. La taziru waziratun wizra ukhra. Dia tanggung lah. Dah akhir balik, tak tanggung. Apa lagi? Melainkan kalau ibu bapa tu mengajar ke dosa, disebabkan bapa tu mengajar ke dosa, itu saham. Mengajar tu masalah lain, kenapa? Jadi kalau dia buat dosa, dia tanggung lah. Dia dah akhir balik. Kenapa ibu bapa nak tanggung pula? Kalau buat baik, ini buat baik memang terang lah, ada hadisnya. Jadi buat baik kerana silaturahmi, silaturahim tu. Anak dia semayang oleh kerana hubungan silaturahim, silaturahmi. Bapa yang telah meninggal dunia semayang anak itu, pahala dapat juga. Pahala anak yang semayang itu juga dapat kepada ibu bapa ni kerana silaturahmi. Itu teranglah. Adapun tentang dosa, banyak ayat Quran atau hadis-hadis yang bentuk menyingkirkan, menafikan. Masing-masing tanggungjawab masing-masing. Boleh mudah-mudahan begitulah. Bab dosa-dosa ni, siapa yang nak tanggung? Dosa orang kan, mudah-mudahan. Okey, Muhammad Hamdi Nazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang perlu dilakukan seorang makmum yang ragu bilangan rakaatnya sedangkan imam dia tidak? Apa tu? Sedangkan imamnya tidak. Okey, imam tak ragulah maknanya. Apakah makmum itu perlu tambah rakaat sudah salam imam atau sujud sahwi, atau dua-dua sekali kena buat, atau macam mana ustaz? Makmum ragu, imam tak ragu. Yang kata imam tak ragu tu pasal dia selamba je, dia bagi salam kan. Makmum lah cukup rakaat, tak cukup rakaat, cukup rakaat, tak cukup rakaat, cukup rakaat, tak cukup rakaat, tak cukup rakaat, kena kira buat lagi tambah rakaat. Okey. Tapi kalau dia ada buktinya, sekarang dia yakin tentang imam telah cukup, boleh je dia pegang imam tu, boleh. Cuma tak wajib. Tak wajib pegang. Tak wajib pegang buatan imam tu yang menunjukkan sudah cukup. Najmuddin kecil. Okey, Din kecil. Assalamualaikum Ustaz, kitab apa tu? Okey, kitab apa? Najmuddin tanya apa? Kitab saya sebut dia. Kitab apa? Kitab yang saya sebut tadi ke? Cahaya Keinsafan. Soalan tambahan, apakah hukum baca doa sambil berlagu dengan suara merdu? Harus je.
Doa. Quran pun disuruh man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Quran pun sunat berlagu. Khutbah jangan berlagu. Baca Quran kita khutbah tak ada sunat. Tak. Kita tak cara sunnah lah. Sunat tak sunat. Jangan jadi khatib jahil pula. Lagu-lagu masa baca khutbah. Okey. Abu Muhammad Najan, masya-Allah. Akhwani Kasman, suara sangat jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah doa. Halia bara, saya ada terbaca buku tasawuf. Kita kena seimbangkan khauf dan raja. Kecuali ketika hampir nak mati. Jadinya mengapa khauf tidak dituntut ketika seorang nak mati? Dia memang kena lebihkan raja. Satunya kerana memang ada hadis dia. Yang kedua, Imam Ghazali kita semua kata begitu sebab nak mati ini kena lebih lah. Husnuzan lebih kata harap. Itu mana ada peluang lah. Itu je lah. Saat akhir itu memang wajib untuk banyak sangka baik kepada Allah. Itu kata lebihkan raja, harap. Kata melebihkan harap. Tambah kalau dah mati. Bolehkah kalau kita dah meninggal dunia, kita entah syurga, entah neraka, boleh kita cakap dulu itu? Kita minta, ya Allah selamatkanlah dia masuk ke dalam syurga, kan gitu semua kan. Itu kata satu petanda, satu dalil menunjukkan, satu alamat lah menunjukkan memang bila dah meninggal dunia ni atau hampir kepada meninggal dunia, sakarat mesti kena wajib husnuzan, dan wajiblah menambahkan harap. Lebihkan harap daripada takut. Okey, Muhammad Hamdi Nazran. Mohon beribu pengakuan. Okey, anak banyak tanya. Tanyalah. Apakah yang dimaksudkan oleh ulama mengenai zahir tarkibi dan zahir ifradi? Zahir tarkibi, apa benda tu, istilah apa? Ifrad. Istilah mantik ke istilah apa? Okey. Dalam ilmu apa tu cahaya? Ulul albab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya pakai baju yang ada tulisan Muhammad? Bolehkah dia makruh? Jangan. Kalau berat sangka kan, ghalabatuz zan, terkena najis, maka tak boleh haram. Kerana itu nama-nama Muhammad itu, Muhammad adalah sebahagian daripada nama-nama yang dihormati, muazzamah, nama-nama yang ditazimkan, dimuliakan. Okey, Al-Fakir Al-Hakir Abu Aiman Al-Jari, terima kasih kembali. Ulul albab. Dan apa hukum seorang lelaki pakai baju gambar tengkorak? Dia punya semayang dia sah, tapi letak gambar tengkorak ni selalunya dia jadi isyarat kepada mati. Tengkorak ataupun isyarat kepada bahaya. Jadi buat apa kita pakai baju-baju begitu? Tambah lagi kalau sekiranya ditambah sikit ayat-ayat di bawahnya, jiwa kosong contohnya kan, gambar tengkorak kat atas, bawah dia jiwa kosong, lagi masalah. Tak payah orang kata lah, buat sendiri lah. Baik, Imam Ghazali ada bincang masalah tu. Semayang dengan baju yang berwarna dan berbelang-belang tu, kata Imam Ghazali makruh. Atau khilaf pula ulama. Kita hindarilah. Okey, jangan semayang baju-baju itu. Semayang sah, tapi kurang baguslah. Terima kasih bersama Zizi Sali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rindu Ustaz. Masya Allah Zizi. Doakanlah semoga kita semua rindu pada Allah dan Nabi SAW. Hal yang bara, adakah kita hikam hanya layak dipelajari oleh orang yang telah melapasi yang tasawuf yang fardu ain?
Yang pentingnya berguru. Yang pentingnya ada guru. Jangan kita baca sendiri. Kalau ada guru dan guru itu memang irsyadnya betul. Dia mengajar fardu ain dan dia juga membaca kitab hikam, maka tidak ada masalah. Dan itu tradisi ulama dulu juga dalam pendidikan. Tak ada mereka suruh baca aja sampai terkoyak, sampai lunyai kitab fardu ain tu baru naik kitab hikam. Ada juga bacalah kitab fardu ain, mengajarlah, belajarlah, beramallah. Di samping itu belajar kitab hikam. Itu baik. Tak apa. Boleh ya? Itu tradisi yang baik. Orang dulu buat begitu. Kalau ditanyakan orang tarekat, syekh tarekat buat. Syekh tarekat buat begitu. Itu semua ahli-ahli suluk yang lepas bersuluk, bukannya semuanya orang yang selesai juga. Tak ada juga. Tapi lepas suluk, tok syekh tu baca je kita hikam. Walaupun anak murid dia macam-macam jenis peringkat, jadi baca. Kerana kitab itu ada karamahnya, Masya Allah. Kitab itu ada barakah. Mungkin hari ini tidak, tapi akan datang barakah kita mendengar kalam-kalam manis daripada Ibn Athaillah wali Allah yang bila nizak tu, kalam-kalam yang baik, cakap-cakap yang baik tu terkesan, benih-benih yang baik tu tertanam dalam jiwa. Mungkin 1 hari, mungkin 10 hari, mungkin setahun, 2 tahun, ada faedah. Boleh. Cuma jangan baca sendiri ya. Muhammad Nasir, Ustaz, apa hukum dengan muzik yang mengasyikkan? Kalau sampai tahap khayal, tak boleh, haram. Tinggal sampai boleh tahap meninggalkan fardu ain dengan muzik haram. Tapi mazhab kita Syafi'i tegaslah, muzik ni kalau dia diharamkan dengan instrumen itu, iaitu alat sendiri. Mazhab kita Syafi'i dia agak tegas. Tapi mazhab-mazhab yang lain, kita juga ada situ, ada pandangan mereka lah. Boleh. Saya ada satu makalah yang saya tulis hari tu. Boleh buat saya makan. Selagi kita Syafi'i, kita ikutlah mazhab sini. Kalau kita nak sangat dengar tu kan, lebih baik kita ikut mazhab ahli sufi. Ada tasawuf sufi ni, mereka ada sikit satu pandangan. Terus setengah-setengah mereka seperti daripada aliran tarekah Malawiyah kan, mereka bermuzik juga. Dan sufi ni dia ada satu ijtihad dia tersendiri ya. Yang pentingnya kalau kata ijma' ni, kalau sehingga melalaikan dan tak membangunkan iman, itu memang haram ijma'. Seperti saya dalam penulisan saya hiburan Nurul Islam tu kan, ada satu jurnal tu, yang artikel jurnal yang saya tulis tu. Maknanya kalau sekiranya kita nak terpandang lah sudut muzik-muzik yang ada hari ini kan, yang melibatkan hiburan-hiburan yang termaklum pada hari ini, dengan muzik-muzik mereka dan seni kata mereka dan penyanyi-penyanyi itu, yang itu adakah masuk dalam perbincangan khilafiyah mazhab? Saya kira tak masuk langsung. Khilaf-khilaf mazhab ni, yang 4 ni, ulama-ulama besar kan, yang berlaku perselisihan mereka tentang atas dasar tajuk muzik tu, sebenarnya tak boleh masukkan. Yang itu tak ada siapa pun kata halal. Tak ada siapa pun ulama besar mengatakan halal muzik yang ada. Lepas tu kita cuba syorkan dulu kan, kita cubalah kita tukarkan. Kalau nak sangat bermuzik pun, tukarkan bentuk-bentuk hiburan yang ada hari ini, ikut sebagaimana apa yang dicatat dalam kitab-kitab ulama. Paling kurangnya ada ulama-nya juga. Contohnya itu yang kita anjurkan, seperti majlis zikir hadrah dan sebagainya tu kan. Hadrah tu tengok kaum lah. Orang belah Afrika lain sikit, tapi ada muzik dia. Orang belah Cina lain sikit, ada muzik dia. Orang belah Nusantara macam mana pula, Arab macam mana. Itu ada juga kaitan dengan ulama. Itu cadangan lah. Masya Allah. Tapi kalau muzik mengasyikkan sampai tahap meninggalkan fardu ain, tak ada siapa ulama kata boleh. Haram berlaku.
Okey. Jadi bagaimana maksud mampu suami dalam poligami? Yang bagaimana sekiranya isteri pertama tidak setuju dan boleh bawa perceraian? Bagaimana sekiranya isteri pertama tidak setuju? Isteri setuju tu memang tak perlu, tidak diperlukan daripada pihak isteri. Tak perlu. Cuma kemampuan ni dia nak cakap apa? Maksud suami poligami. Kalau ada sudut pekah ke, ada sudut sebahagian daripada macam-macam. Kita Abu Nawas kan. Abu Nawas satu kali dia datang ke istana Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid dia kata dia nak menikah satu lagi. Lepas tu tiba-tiba bunyi di belakang tabir kata begini bunyi. Kata Abu Nawas, nak dapat tuanku tak boleh. Tahu lah. Poligami ni bukan satu perkara yang mudah juga. Sebab sanggupan suami itu kena cakap rangkah beginilah. Kalau sekiranya isteri-isteri yang ramai-ramai itu bila dia kawan 3-4 pun, mereka tidak menunaikan hak mereka. Hak mereka atas suami, maksudnya hak mereka pada suami lah. Kalau dia masak muka, dia buat perangai, dia maksud dia tak tunai hak tu. Kewajipan dia kata suami mampu tanggung. Yang itu boleh lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh lah. Mungkin aku. Tapi kalau yang itu jenis salin tika je, yang itu bukan rabu banyak. Betul, ulama pun bukan semuanya faham macam itu. Untuk berusaha pun bukan semuanya nikah banyak ramai tak. Kalau jenis kata poligami ni kemampuan ikutlah rasa nak mampu. Itu macam saling tikar kan. Saling tikar, saling kerusi. Macam itu saya rasa tak apa sesuai. Tak lah. Kalau nak kira pekah memang Ikramullah. Macam mana dengan orang baca Quran tapi guna lagu Hindustan? Lagu Hindustan tu lagu orang kafir Hindu. Dia Quran, dia ada lagu dia sendiri. Tapi kalau tak nak pakai lagu dia sendiri, lagu Zawqiyah tu boleh je. Harus pakai lagu ni bukan umdah, dia fadlah. Kalau menggunakan kaedah-kaedah lagu Quran tak apalah. Ataupun jangan langsung dikaitkan dengan luar Islam, tak boleh. Jangan langsunglah dikaitkan luar Islam. Kalau kaitkan kepada bangsa pun tak apa lagi. Pasal bangsa dia masalah. Jangan baca cara melodi bangsa kan. Jangan kaitkan dengan itu. Macam Hindustan tu satunya Hindu lah kat pihak. Yang keduanya dia lagu Hindustan ni lagu orang zalim, orang fasik, orang kafir. Zawqiyah pun Zawqiyah dia boleh. Tak boleh lah. Jangan buat macam tu lah. Muhammad Nasir Damahuri, soalan lagi Tuan Syekh. Apa hukum menyertai pertandingan mancing di kolam ikan yang disediakan oleh penganjur? Tengok situ ada unsur judi tidak? Nak semak ada unsur judi atau tidak? Okey. Bagaimana hukum kak yang syak? Bagaimana hukum orang perempuan belum berkahwin berinai? Okey, bunga di tangan untuk suka-suka. Inai ni kalau ikut fiqh lah, disunatkan bagi pengantin perempuan. Lukis tu kan gambar-gambar bunga, gambar apa perempuan. Ada perempuan lelaki tak ada suruh berinai, tak ada boleh ya. Berinai di tangan, berinai di kepala lah. Okey. Nanti saya semak balik lah salah inai untuk orang lelaki ni. Orang perempuan tak apa.
Perempuan tak ada masalah. Kalau sekiranya tanda perkahwinan disunatkan pula. Sisi Sa'ali, ya Ustaz, apa yang dimasukkan syurga yang disegerakan? Al-jannatu ajilah. Jannatu ajilah. Dengan Hamzah. Al-ajilah itu dengan ain tu syurga di akhirat. Jannatul ajilah, syurga yang disegerakan dalam dunia ni, iaitu itmi'nan, iaitu ketenangan jiwa, mutmainnah tu. Jadi kata ulama, kalau sekiranya siapa tak masuk syurga di dunia, tak masuk syurga di akhirat. Betul lah tu. Sebab syurga di dunia ni iaitu mutmainnah. Mutmainnah tu jaminan syurga. Ustaz Quran pun kata mutmainnah tu yang masuk syurga je. Dan tidak mutmainnah tak ada nas Quran. Harap je lah, mudah-mudahan. Kalau Tuhan ampun. Okey. Ada Tok Guru beritahu, rebutlah seumur hidup sekali pun tak apa, nikmat. Ya, mutmainnah tu. Tapi kalau ilmu hakikat tu saya tak tahu lah. Kena tengok apa benda dia cakap. Adakah mimpi berjumpa ulama itu adalah mimpi yang benar? Mudah-mudahan. Jumpa Nabi itu memang ada hadis dia. Tapi dengan ulama ni, kita kena faham macam itu je. Mimpi ulama tu maksudnya satu, ulama tu diwarasatul anbiya. Dia ada melambangkan cogan bagi agama. Ulama tu kan gitu. Ini maksud dia, mana takbir di situ, mana ada kait dengan agama kita. Agama diri kita tu sendiri. Dan kita faham lain. Macam satu orang dia mimpi jumpa dengan babi contoh kan. Saya bukan pakar, bukan saudara mimpi lah kan. Bukan pakar tak ada mimpi. Jangan tanyalah ni. Ini sebagai contoh. Jangan kita faham bila jumpa babi, kita pun faham babi. Bukan itu, babi itu maksudnya intipati atau makna bagi dunia. Babi itu adalah suatu yang memang diharamkan mutlak. Apa juga kait babi haram pada zahir. Maksudnya mimpi ni dia ke makna. Maksudnya kalau satu orang tu katalah dia dapat tangkap babi, maksudnya dia akan ada perkara kalau dalam kehidupan itu yang kait dengan perkara-perkara yang tidak bagus lah, perkara haram. Itu je. Tak tahu tu kan. Jangan ada faham kata mimpi tu 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 agama. Baguslah kalau mimpi jumpa ulama, jangan faham yang lain lagi. Hal yang baru, kita beli emas buruk daripada broker. Saya dah jawab soalan ni kan. Emas tentu tak ada surat lagi. Soalan lain. Kadang-kadang timbul was-was dalam hati, kemungkinan emas tu dia beli daripada pencuri. Tapi kita tak tahu pun, cuma andaian je. Okey, berdasarkan situasi zaman, adakah kita yang beli emas buruk dari broker itu jatuh emas syubhat? Broker ni apa maksudnya? Itu orang tengah lah. Orang tengah. Kita beli emas buruk daripada broker. Kalau dia betul ada authority, dia boleh buktikan memang dia memang dia berhak untuk menjalankan akad jual beli tu, sah, tak ada masalah. Masalah kita syak. Okey. Bi dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang sama itu, pergi kepada perkara yang tidak sama. Itu disuruh Saya nak bertanya pada tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Hari kita menengok tanda hari kiamat. Boleh buat saya makan dalam kita alamat kiamat. Tanda kiamat ni tu bagi 3. Tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang pertengahan, dan tanda-tanda yang besar. Tanda yang besar iaitu kewafatan Nabi SAW, timbulnya Imam Mahdi, timbulnya Nabi Isa, itu semua besar lah. Okey, tanda-tanda pertengahan
Tanda pertengahan itu banyak lah. Dalam hadis yang sahih dalam matan arba'in tu ada sebutnya bangunan-bangunan yang tatawwaluna fil bunyan. Itu tanda pertengahan lah. Meninggi-ninggikan bangunan berpuluh-beratus tingkat. Alamat kiamat semua tu. Yang kita ingat tengok bangunan tinggi buat tak faham ya. Menunjukkan dekat dengan kiamat. Tingginya bangunan tu menunjukkan dekat dengan kiamat. Dahakunya anak pada ibu bapa tu dekat kiamat. Itu tanda-tanda dia. Okey, Alif Arsyad InsyaAllah. Muhammad Nasir Qusah, ada soalan lagi. Adakah hukum perempuan bersalam dengan atuk tiri? Haram dengan sebab musarahah itu sabit. Dia haram mu'abbadah. Tok tiri itu maksudnya kita ni dah jadi cucu, dah hidup daripada nenek kan, nenek sebenar kita lah. Lepas tu datuk kita sendiri meninggal dunia, nenek kita tu kahwin dengan satu orang lelaki lain. Nama dia Tok lah juga. Tok tiri ya. Kalau serang sempat panggil Tok ni orang lelaki, Tok tiri. Atuk tiri. Ini 9 kan. Tok, atuk. Dengan tempat Tok tu dengan makna perempuan, tak kisah ha. Sama ada belah perempuan ke, Tok ke, wan ke, aki ke, wan ke, wan tiri ke, aki tiri ke, tok tiri ke, tok wan tiri ke. Okey, kalau Kedah tok tu perempuan, tok wan tu lelaki. Tak kisahlah apa. Tak pernah sama ada pihak laki-laki ke pihak perempuan ke. Sabit dengan musaharah itu maka mahram lah. Muhrim, maka tu jadi muhrim. Haram mu'abbadah. Tak batal sembahyang. Baik. Ada lagi tak? Terima kasih ya sama Ustaz Muhammad Masya Allah. Apa khabar? Ada lagi ahli barah ni buat ubat. Ahli barah tahu ubat kan, ubat besar. Ilmu tafsir mimpi ni adakah dapat dipelajari dengan kaedah atau ilham Tuhan? Macam Ibn Sirin. Iyalah, tapi dia ilham pun Ibn Sirin, Tahwirul Ahlam, Tafsirul Ahlam. Ada kitab dia. Dan sebelum daripada dia ada lagi orang lain orang juga kita takbir tu. Dia semua ada bukti dia, ada istidlal dengan istinbat tu. Kadang ayat Quran, kadang peristiwa-peristiwa yang ada dalam Quran, peristiwa yang berlaku zaman Nabi. Bukan kata agak-agak yang rasa-rasa saya semak dalam kitab tu saya ada. Dalam kekenya ada 2 buah kitab yang betul-betul ulama besar, ulama salaf soleh dulu yang mengarang kita tak ambil mimpi. Orang belakang pun ada tapi tak masyhur, tak sehebat mereka lah. Kadang hak berapu pun banyak, hak belakang ya. Jangan tanya saya tentang mimpi ni, saya memang bukan ahli dia. Saya cerita tadi sebagai satu panduan je. Memang saya tak erti tu. Kadang-kadang ada banyak juga bila satu bentuk guru tu bila dia cerita tak mimpi dah orang percaya ke. Pasal dia tanya mimpi tanya. Dia cerita mimpi yang pula. Okey, betul adakah ilmu tafsir mimpi boleh pelajari seperti fiqh? Satu anugerah Tuhan kepada hamba. Anugerah lah Tuhan, ilham. Tapi semua ada dalil juga, ada dalil dia. Mungkin boleh dipelajari, mungkin. Carilah orang yang betul ahli dia. Jangan belajar kepada Tok Umar. Tok Umar masalah. Dia merapu. Selalunya orang tafsir mimpi ni orang-orang soleh, kalangan para ulama solehin, dan memang dia wali Allah. Sebab dia banyak juga sebahagian daripada tafsir itu berdasarkan mukasyafat dia. Kalau Tok Umar dia tak ada kasyaf dia. Yang kasyaf Umar kasyaf alam rendah, susah. Jadi ada masalah besar. Ilmu tafsir boleh, okey. Atau satu anugerah Tuhan kepada hamba yang terpilih tu. Dan kenapa zaman ini tidak kelihatan ulama kan
Zaman sekarang ulama kita zaman sekarang nasib akhir zaman, nasib wasak, zaman wasak. Ulama dulu dia beramal dengan dan dia beramal sungguh sampai jadi wali. Ulama zaman dulu buktinya sampai tahap sultan pun, raja memerintah pun takut. Sebut Tok Guru ni, raja ada kuasa zaman tu. Dia ada kuasa. Dia pun hormat pada ulama. Kerana ulama tu sini beramal dengan ilmu dia. Ada ulama yang ada zaman hari ini kebanyakannya macam itu yang ada, yang kita tengok je lah. Tak adalah saya nak kata saya jadi ulama ula dalam semua. Tak lah, ulama juga dia bukan ula, dia ulama. Dia ulama macam yang ada tu je lah. Jadi nak cakap apa? Tambah ilmu-ilmu yang macam itu. Banyak juga ilmu-ilmu yang hilang dengan sebab yalah. Bolehkah lelaki soleh berkahwin dengan wanita yang tidak soleh? Sah nikah harus. Makruh nikah dengan penzina, makruh. Tapi at-tayyibi orang yang baik tu bagi yang baik. Laki-laki yang baik tu bagi perempuan yang baik. Perempuan yang baik tu bagi laki-laki yang baik. Itu dipanggil kafaah. Dia ambil kira juga. Cuma kafaah yang dalam fiqh bab nikah tu dia lain sikit. Cuma dalam masalah perjodohan tu ada anjuran daripada Quran sendiri pun ada. Dia suruh memilih jodoh. Dia suruh. Itu yang Nabi suruh tengok. Jangan pakai percaya. Jangan nikah lah. Nama jangan tengok menyesal. Tanya mak kenapa hang ni? Aku tengok bini aku hitam. Contohlah kan, jangan berasa pula orang hitam pula dia ada contoh. Sebab dia tak menengok, dia percaya tak boleh gitu. Perempuan kita tengok tu atas dasar menurut sunnah Nabi kan. Okey. Sekalipun berjauhan aura perguruan itu amat terasa. Doakan saya Al-Faqih Al-Mukri Ustaz Raw. Amin. Saya tak kenal Tuan Alia Bara. Mudah-mudahan doakanlah saya juga. Samalah insya-Allah. Ulu Al-Bab Pak Ustaz. Ya. Tuan Ulu. Apa hukumnya tanah rambut? Tanah rambut pula. Cukur rambut baru tak kuat faham. Tanah rambut apa tujuan? Mutawasilah tu kan. Pokok dalam hadis kan. Pakai rambut palsu haram. Dilaknat adalah hadis Bulughul Maram. Tanam rambut ni saya kira supungan rambut palsu lah. Tanam rambut. Apa di segi masalah dia? Kalau gigi tanam ada masalah sebab tujuan nak tanam makan, kesihatan. Rambut ni dia dianggap sebagai fadlah dia. Fadlah. Cari jalan makan ubat untuk atas sapu-sapu tumbuh rambut balik tak apa lah. Itu natural kan. Terima kasih sama-sama. Soalan tambahan ya, cahaya. Hukum haiwan yang telah diwati oleh manusia wa nazubillah. Diwati kebau apa cerita? Itu perlu dibunuh atau perlu bunuh? Sunat dibunuh, ada dalam hadis. Seperti lembu. Jadi kahwin dengan lembu, kahwin dengan haiwan tu dibunuh. Haiwan tu pun dibunuh. Orang yang kahwin tu pun dibunuh juga. Tapi tak berlaku lah. Sampai ada. Skill itu ada. Dan jika bukan haiwan yang boleh dimakan, macam mana? Lupa lah. Perlukah dibunuh juga? Sama ya. Sebab dia fankihu ma tabalakum minan nisa. Minan nisa tu pada kalangan kamu. Ma tabalakum, kum tu kamu. Minan nisa. Maksudnya kalau kamu tu manusia, nisa itu mestilah manusia. Kalau kamu itu jin, nisa itu jin. Adapun haiwan tidak ditaklifkan, ayat tu tak termasuk pada haiwan. Tak ada pula ayat tu boleh kata-kata haiwan sama-sama dia tu kena kahwin. Tak ada. Hukum nikah kahwin tak kena pada haiwan. Mereka bukan mukallaf. Okey. Jadi yang pergi kahwin dengan buat apa kan? Ada satu kitab yang saya baca,
di Teluk Kaspia, Teluk Laut Hitam kan. Laut Hitam. Teluk Kaspian. Dan ini ada satu tempat Laut Hitam nama tempat tu. Ada nelayan-nelayan yang di situ mereka menangkap ikan jumpa dengan ikan, dia katakan ikan duyung. Katanya lah ikan duyung. Maka ada setengah nelayan tu pergi bercimak dengan ikan tu. Datang muka Tuhan, katanya kena sambal peti, mati habis. Cimak ikan. Tak boleh. Okey, buat bini haiwan tu dia hanat lah, dia kira tak boleh. Ada lagi yang syak. Kalau kita tengah makan sahur, dalam mulut tengah penuh makanan, lepas itu azan subuh masuk, makanan dalam mulut itu nak buat apa? Telan ke buang? Buang lah, dia telan. Buang lah kumur-kumur cepat-cepat. Yang tu tak apa lah. Pukul berapa dah sekarang ya? Okey, satu lagi. Apa cerita ni? Jatuh cinta pada seorang hingga hangau tak sudah, tapi tak kesampaian. Dia dah dapat jodoh yang lain. Adakah itu ujian dan bagaimana nak atasi? Minta Tuhan redha. Minta keredaan Tuhan. Atasi apa lagi? Menerima redha kepada qada dan qadar itu wajib berdosa. Okey. Kena rajin-rajin pergi tengok orang-orang susah. Okey. Tengok orang yang lebih susah. Ustaz, terima kasih Tuan Syekh atas jawapan sama-sama Ustaz. Saya rasa cukup lah kot. Pukul berapa dah sekarang? Saya boleh mengantuk. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau rezeki kan besok atau lusa insyaAllah. InsyaAllah doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.